Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma, ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami berlindung kepadamu daripada kami mensyirikkan engkau, mempersekutukan engkau dengan sesuatu apa pun jua yang kami ketahui, dan kami memohon perlindungan daripadamu atas apa juga kesyirikan yang kami lakukan dalam keadaan kami tidak mengetahui hakikatnya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan limpah kurnia dan izin Allah Subhanahu wa taala, dapat kita insya-Allah pada hari yang berbahagia ini untuk sama-sama kita teruskan dengan perkongsian bacaan kitab ataupun buku Perangi Syirik, Sucikan Akidah, Mantapkan Syahadah untuk sesi perkongsian audiobook yang ke-10. Perangi Syirik, Sucikan Akidah, Mantapkan Syahadah, hasil karangan Dr. Abdullah Yassin, terbitan Karya Bestari, dan edaran oleh grup buku Karangkraf Sendirian Berhad. Untuk makluman, versi yang kita guna pakai untuk perkongsian bacaan kitab ini adalah versi PDF cetakan kedua tahun 2013. Dan sepintas lalu berhubung dengan isi kandungan kitab yang sedang kita ikuti perkongsian bacaannya ini, alhamdulillah, kita telah pun selesai bab muqaddimah kitab dan bab pertama daripada bahagian 1, penjelasan 6 rukun iman, bab 1, Islam agama yang hak, akidah ataupun i'tiqad, akidah dan syariat, ilmu tauhid, perbahasan ilmu tauhid, jenis-jenis tauhid dan ayatul kursi. Dan pada sesi ke-9 sebelum ini, kita telah pun memulakan perkongsian untuk bab kedua, ibadah dalam Islam, dengan subtopik maksud ibadah. Dan insya-Allah untuk sesi pada hari ini, kita akan teruskan lagi dengan perkongsian bacaan untuk subtopik yang kedua, iaitu pembahagian ibadat am dan khas. Semoga perkongsian yang kita kongsikan di sini bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Sama-sama kita berikan tumpuan kepada sesi perkongsian bacaan kitab ini, insya-Allah. Kitab Perangi Syirik, Sucikan Akidah, Mantapkan Syahadah. Ini adalah sesi perkongsian yang ke-10, bahagian 1, penjelasan tentang 6 rukun iman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat tergolong di kalangan orang-orang yang rugi. Ali Imran ayat 85.
Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Dan demi sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada nabi-nabi yang sebelummu bahawa jika kamu mempersekutukan Tuhanmu, nescaya akan hapuslah amalanmu dan tentulah kamu tergolong di kalangan orang-orang yang rugi. Suratul Zumar ayat 65. Shadaqallahul Azim. Bab 2. Ibadah dalam Islam. Maksud ibadah telah pun kita kongsikan bacaannya pada sesi ke-9 sebelum ini. Semoga bermanfaat. Subtopik yang kedua, pembahagian ibadah am dan khas. Matlamat manusia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk mengabdikan diri, yakni beribadah kepadanya. Ibadah pula terbahagi kepada dua, iaitu ibadah am dan ibadat khas. Ibadat am bermaksud penghambaan, yakni pengabdian diri serta ketundukan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala pada semua perkara yang terdapat di dalam kitabnya dan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rasulnya, diikuti dengan rasa kasih sayang serta takut kepadanya. Ibadah am ini mencakupi setiap ketundukan, kepatuhan dalam akidah dan semua jenis taqarrub, yakni penghampiran diri kepadanya, kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, seperti solat, puasa, zakat dan puasa, semua jenis muamalah seperti perkahwinan, talak, jual beli, perniagaan dan pertanian, semua jenis akhlak seperti menepati janji, adil dan amanah, serta semua yang berkaitan dengan peraturan kehidupan sama ada secara peribadi ataupun yang bersifat sosial, ekonomi dan politik. Tetapi dengan satu syarat, iaitu kita mestilah melakukan semua itu semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala dan hanya mengharapkan keredaannya semata-mata. Oleh itu, jika kita beriltizam dengan ajaran Al-Quran serta sunnah, melakukan surahan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarangnya, semata-mata bertujuan bagi memperolehi keredaannya, itu bermakna kita telah menjadi hamba Tuhan. Kita berhak mendapat ganjaran di dunia dan di akhirat, walaupun pada zahirnya apa yang dilakukan itu kelihatan hanyalah amalan duniawi semata-mata. Hakikat ini tergambar dalam ucapan Nabi Muhammad SAW kepada sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, sesungguhnya kamu sesekali tidak membelanjakan suatu nafkah kerana mengharapkan keredaan Allah, melainkan kamu diberi ganjaran pahala kerananya, walaupun sesuap makanan yang kamu suapkan ke mulut isterimu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibadat khas bermaksud beberapa amalan tertentu yang lazim diistilahkan oleh masyarakat Islam sebagai ibadah seperti solat, puasa, zakat, haji, umrah dan zikir. Pembahagian ini terjadi ketika mana ilmu-ilmu Islam dibukukan pada zaman salafus soleh untuk mempermudahkan ia dipelajari dan bagi mengenal pasti kelebihan serta perbezaan antara satu cabang ilmu dengan yang lainnya. Lalu mereka mengkategorikan ulum islami, ilmu-ilmu keislaman, kepada beberapa cabang seperti akidah, ibadah, muamalah dan akhlak. Mengapakah ibadah terbahagi kepada ibadah am dan ibadah khas? Pembahagian ibadah kepada ibadah am dan ibadah khas adalah disebabkan oleh beberapa faktor, antara lainnya:
Pertama, ibadat khas tidak sah dan tertolak kecuali dengan niat semata-mata untuk mendekatkan diri, yakni taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesiapa sahaja yang bersolah, berpuasa, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji dan umrah ataupun berjihad tanpa niat, maka amalannya itu dikira batal. Demikian juga jika dia berniat tetapi bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran Suratul Kahfi ayat 110. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Sadaqallahul azim. Katakanlah, hanya saja aku hanyalah seorang pemberi peringatan, penyampai khabar kepada seperti mana kamu semua. Akan tetapi telah diwahyukan kepadaku bahawa sesungguhnya Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia beramal dengan amalan-amalan soleh. Dan janganlah sesekali dia persekutukan sesuatu apa pun jua dengan Tuhannya dalam pengabdian diri kepada Rabbnya, kepada Tuhannya. Ini berbeza dengan muamalah dan akhlak. Akadnya tetap sah dengan niat ataupun tanpa niat, ataupun diniatkan kerana Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak. Umpamanya, seseorang yang mengahwini wanita kerana kecantikan, harta atau kedudukannya, maka perkahwinannya tetap sah. Tetapi perkahwinan atas sebab ini tidak diberi ganjaran kerana pahala dalam muamalah dan akhlak sangat-sangat bergantung pada keikhlasan niat. Begitu juga dengan akad jual beli. Ia dikira sah akadnya jika cukup syarat walaupun tidak berniat baik ketika akad itu dilaksanakan, seperti membeli rumah hanya untuk menyakiti hati jiran tetangga ataupun untuk berbangga diri. Kedua, ibadat khas mesti dilakukan mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala dan dengan cara yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama ada dia mengetahui hikmah di sebaliknya ataupun tidak. Misalnya, dia tidak boleh bertanya mengapa solat subuh 2 rakaat dan maghrib 3 rakaat. Sikapnya apabila berhadapan dengan perkara ini hanyalah dengan mengatakan seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 285. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sadaqallahul azim. Dan katakanlah, dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Memang benar semua syariat Allah Subhanahu wa taala wajib diterima oleh Muslim dengan rasa tunduk dan patuh. Sama ada diketahui hikmah di sebaliknya ataupun tidak. Tetapi bab muamalah pula berasaskan kemaslahatan, yakni kebaikan Muslim. Maksudnya, selama mana ada kemaslahatan, maka di situ terdapat syariat Allah Subhanahu wa taala. Selagi mana ada kemudaratan, maka di situ terdapat larangan ataupun pengharamannya. Jadi, bidang ijtihad terbuka luas dalam bab muamalat. Namun tidak demikian dalam bab ibadat khas. Ia tidak menerima penambahan ataupun pengurangan. Ibadat khas digolongkan dalam perkara yang tak, yakni perkara yang melibatkan pengabdian diri.
Ketiga, ibadat khas adalah amalan yang dilakukan oleh manusia secara langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa sebarang perantaraan. Sekiranya ada unsur perantaraan, maka ibadah tersebut akan berubah menjadi wasaniyah, iaitu seperti penyembahan berhala. Ini sebagaimana amalan kaum musyrikin yang bernazar, berdoa dan memohon pertolongan kepada berhala. Akan tetapi mereka mendakwa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, dan tidaklah kami menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Suratul Zumar ayat 3. Kesemua jenis muamalah adalah amalan antara sesama manusia yang mempunyai kaitan erat atas dasar agama. Keempat, ibadat khas dituntut daripada setiap Muslim. Tidak kira sama ada wujud sebab-sebab yang mendorong melakukan ibadat tersebut ataupun tidak. Kerana hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang maha mengetahui keadaan kita dan kemaslahatan antara kita dengan dia. Contohnya, walaupun tiada individu yang memerlukan zakat, namun ia tetap wajib dikeluarkan daripada harta sambil menunggu waktu yang sesuai untuk diagih-agihkan. Muslim tidak boleh mengekalkan nisab zakat bersama hartanya dengan beranggapan tidak wujud orang yang memerlukannya. Demikian juga, jika seseorang merasakan pada dirinya telah wujud kesan-kesan positif hasil daripada ibadat puasa, seperti badannya sihat dan bersikap pemurah serta penyayang kepada fakir miskin, lalu beranggapan kononnya dia tidak perlu lagi berpuasa Ramadan. Jika berlaku hal sedemikian, maka dia digolongkan sebagai mukmin yang fasik dan durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga dengan ibadah seperti solat, haji, umrah dan jihad. Kaedah ibadat berbeza dengan kaedah muamalah. Muamalat sangat berkait dengan hajat atau keperluan. Jika ada keperluan, maka ia akan wujud. Jika tiada keperluan, maka ia pun tidak perlu diwujudkan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, telah dapat kita selesaikan sesi perkongsian audiobook untuk sesi yang ke-10 bagi buku Perangi Syirik, Sucikan Aqidah, Mantapkan Syahadah, hasil karangan Dr. Abdullah Yassin ini. Semoga perkongsian kita sebelum ini dan perkongsian yang berikutnya akan sangat-sangat bermanfaat untuk pemantapan dan kesempurnaan iman dan amal kita, untuk kita balik jumpa Allah dalam keadaan membawa hati yang sejahtera daripada noda dan kekotoran syirik kepadanya. InsyaAllah untuk sesi perkongsian seterusnya akan kita teruskan lagi dengan subtopik jenis-jenis ibadah. Terima kasih di atas kesudian mengikuti sesi perkongsian ini. Terima kasih di atas masa yang diluangkan untuk sedikit banyak mengambil manfaat daripada perkongsian ini. Semoga bertemu lagi di sesi selanjutnya jika diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.